Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan mengenai 3 kes yang disahkan dijangkiti 2019 novel coronavirus ataupun 2019 nCoV dalam kalangan konteks rapat dengan izin close contact kepada 2 kes yang merupakan bapa dan anak yang terdahulunya disahkan dijangkiti penyakit yang sama oleh Kementerian Kesihatan Singapura. Level of preparedness, we are on high alert. Our CPRC is 24 hours, and all our PKDs, Pegawai Kesihatan Daerah, right down to the ground zero, we will keep monitoring. Genap setahun kita di Malaysia hidup bersama COVID-19. Mulanya ada yang berfikir, mungkin virus ini tidak sebahaya mana. Ini mesti akan selesai dalam masa beberapa bulan sahaja. Dan tidak kurang juga ada yang mula paranoid, takut akan keselamatan dan risiko untuk dijangkiti oleh virus ini. Ini bukan kali pertama Malaysia atau dunia secara amnya diancam dengan musuh yang tidak kelihatan. Sebelum ini kita pernah digemparkan dengan virus SARS, H1N1, selesema babi dan pelbagai lagi. Namun lain penanganannya COVID-19 ini yang sehingga kini masih belum ada kepastian akan bagaimana boleh wujudnya virus ini. Namun ia telah menyebabkan satu dunia lumpuh dari kebiasaan, bingung mencari penyelesaian dan cuba bangkit dari kejatuhan. 25 Januari 2020 rasmi sudah kehadiran COVID-19 di Malaysia. Kerajaan dengan serta-merta mengambil tindakan bagi mencegah penularan virus ini dalam negara dengan menambah alat imbasan suhu badan di pintu masuk negara, kerana antara gejala yang dihadapi mereka yang dijangkiti dengan virus ini adalah demam dengan suhu 37.5 Celsius ke atas. 26 hospital di seluruh negara telah dikenal pasti sebagai langkah kesiapsiagaan bagi mengendali kes disyaki jangkitan COVID-19 yang memerlukan pemeriksaan dan rawatan lanjut. Selain itu, orang ramai ketika itu juga digesa untuk mengamalkan norma baharu dalam kehidupan serta menggalakkan orang ramai untuk menggunakan pelitup muka semasa berada di tempat awam. Untuk mencegah, sebab kita tak tahu apa yang ada, sebab kita sekarang ni macam sangat berbahaya, banyak virus, banyak influenza. Kalau bukan yang antivirus yang sekarang ni, yang influenza yang sekarang ni kan. So pakai ni untuk mencegah kita lah, mencegah diri sendiri. Bagi saya ini satu inisiatif lah untuk kita pencegahan ni kan, wabak yang tengah menular sekarang. Jadi pada pendapat saya benda ni sangat-sangat perlu, sebab kalau bukan kita yang cegah, siapa lagi nak cegah? Tak boleh semuanya nak harap badan-badan kerajaan ke apa. Kita sendiri, benda tu dari kita sendiri. Bagus lah pakai tutup muka kan. Lebih baik mencegah daripada merawat. Itu lebih penting, and then itu lebih untuk keselamatan untuk semua, and kesihatan kan. Macam kita pun bawa budak-budak, so better memang kita galakkan. Termasuk kita jugalah sebenarnya, sebab antibody kita masing-masing tak sama kan. Bagi membendung jangkitan yang datang dari faktor luar pula, kerajaan mengambil keputusan untuk menggantung sementara semua kemudahan imigresen kepada rakyat Cina dari bandar Wuhan dan wilayah Hubei serta sekitarnya berkuat kuasa serta-merta. Dan kemudian, tidak sampai seminggu kes positif pertama dilaporkan di Malaysia, kerajaan ketika itu mengumumkan untuk membawa balik rakyat tempatan dari Wuhan, China dengan bantuan dan persetujuan negara itu. Sebuah jawatan kuasa khas bagi misi bantuan kemanusiaan membawa pulang rakyat Malaysia dari wilayah Hubei, China diaktifkan
dan jawatankuasa itu diselaraskan Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA bersama Kementerian Luar, Kementerian Kesihatan, Angkatan Tentera Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Rakyat Malaysia yang berada di Wuhan, mereka sekarang ni tidak boleh keluar daripada Wuhan, tetapi kita ingin membincang runding dengan kerajaan China supaya rakyat Malaysia yang tak sakit boleh balik ke Malaysia, dan mereka akan diperiksa bila sampai ke Malaysia. We are told that even for Malaysian, terdapat mereka yang kekurangan makanan. Apparently the food supply in Wuhan is much diminished, dan ada yang cuma ada makanan untuk 4 hari saja. Kita berminat untuk bantu juga Wuhan. Jadi kalau kita terpaksa hantar kapal terbang untuk mengambil balik rakyat kita, kalau dibenar oleh kerajaan negara China, kita akan bawa makanan dan kalau dapat gloves dan mask. Pastinya keputusan kerajaan untuk membawa pulang rakyat Malaysia di Wuhan mampu membuat mereka dan ahli keluarga menarik nafas lega, kerana sekurang-kurangnya mereka tahu mereka tidak bersendirian meskipun berada di tanah asing, dan kebajikan mereka sebagai rakyat Malaysia sentiasa dititik beratkan. Namun belum sempat sampai ke Malaysia, Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO pada 31 Januari 2020 akhirnya mengisytiharkan wabak coronavirus sebagai darurat kesihatan dunia. Satu tamparan buat mereka yang memperlekehkan bahaya virus ini, tetapi ia juga merupakan satu peringatan agar langkah yang lebih drastik perlu diambil agar penyebaran virus ini dapat dibendung. Dalam masa sama, Malaysia ketika itu tetap fokus dengan langkah yang perlu diambil mengikut keutamaan. Selain menjaga nasib rakyat di tanah air, kebajikan anak Malaysia di luar negara tidak diabaikan. Akhirnya pada 4 Februari, lebih kurang seminggu selepas pengumuman bekas Perdana Menteri berkenaan nasib rakyat kita di Wuhan, dibantu oleh kerajaan China, akhirnya 107 individu yang terdiri daripada rakyat Malaysia dan pasangan serta anak mereka yang terkandas di bandar itu selamat tiba di Malaysia. Pesawat khas yang membawa pulang rakyat Malaysia dari Wuhan, China yang dilanda wabak novel coronavirus 2019 selama mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur awal pagi ini. Pesawat AirAsia yang dalam misi bantuan kemanusiaan dan bencana yang digerakkan oleh kerajaan Malaysia itu tiba 5:57 pagi tadi. Dan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut, kita bersama dengan wartawan Diah Muhammad Jaiz yang kini berada di KLIA. Silakan Diah. Baik, terima kasih Taufik. Seperti yang anda sebutkan tadi, kapal terbang pesawat khas AirAsia AK8265 telah pun mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada 5:57 pagi. Yang mana semua penumpang sebaik saja tiba, mereka terus dibawa menuju ke ADU, menaiki bas khas, dan selepas itu mereka apabila tiba di ADU ini, mereka akan menjalani sekali lagi saringan ataupun tapisan kesihatan. Sebelum ini mereka juga telah menjalani saringan kesihatan di lapangan terbang antarabangsa Wuhan, dan sekali lagi di ADU ini adalah bagi entry screening bagi semua penumpang yang menaiki pesawat AK8265 ini. Baik, selepas sesi saringan ini, sesiapa sahaja yang didapati menghidapi simptom-simptom yang boleh dikaitkan dengan 2019 coronavirus, mereka akan terus sahaja dibawa ke hospital. Manakala bagi mereka yang tidak menunjukkan sebarang simptom, mereka akan dibawa ke pusat pemantauan yang mana mereka akan berada di sana selama 14 hari untuk dipantau kesihatan mereka.
Sebaik kes pertama COVID-19 dilaporkan di wilayah Wuhan, China pada 31 Disember 2019, Malaysia terus bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan. Ini termasuk mewujudkan Pusat Pemantauan atau HSC di Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi atau AKEP yang terletak di Nilai Negeri Sembilan yang diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA. Kali pertama berhadapan dengan situasi begini, pelbagai pihak berganding bahu bagi menjayakan usaha kerajaan untuk mengekang jangkitan COVID-19 di Malaysia. Pasukan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM merupakan antara mereka yang memainkan peranan utama sepanjang operasi HSC yang menempatkan rakyat Malaysia yang pulang dari Wuhan selama 14 hari. Barisan hadapan yang berani ini termasuk 30 pegawai perubatan dan penolong pegawai perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia, 25 kaki tangan NADMA, 86 pegawai dan anggota polis diraja Malaysia atau PDRM dan 15 kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka bertaruh keringat dengan harapan proses kuarantin 105 orang itu berjalan lancar. Pengurusan untuk PUS di dalam kawasan red zone agak istimewa sebab ini adalah kali pertama kita berdepan dengan pengurusan virus COVID-19 ni. Jadi prinsipal utama ialah kita cuba untuk meminimumkan sumber, meminimumkan kemasukan tapi memaksimumkan kita punya memaksimumkan hasil. Contohnya macam penyelenggaraan akan masuk paling bergantung kepada aduan. Kita akan masuk lihat kepada aduan ada 2 kali sehari. Kalau aduan tu urgent, kita akan masuk bergantung kepada kesegeraan perkara tu. Kalau tak, memang akan jadualnya 2 kali sehari. Pada permulaan tu kita pun rasa rasa berdebar, ada takut pun ada sebab kan permulaan tu kita masuk kan. Saya masa kejadian tu saya masuk 6 orang. Dia orang umum kita. Lepas tu tapi kita sebelum tu kita dah dapat arahan pada KKM lah. Okey, jika mereka datang kepada kita, kita akan cakap, okey cik, suatu petang, cik boleh berundur sejauh 2 meter ataupun cik sila masuk dalam bilik untuk kami mengedar makanan. Macam tu. Ya. Itu. Yang kali pertama ni kita letakkan makanan di atas atas meja bulan ya untuk mereka ambil. Tetapi kan KKM merasakan cara itu tidak selamat ya. Mungkin dia boleh menyebarkan virus. Jadi pihak kesihatan mohon pada kita dan juga NADMA letakkan makan tu, kita hantar makan tu setiap bilik ke bilik. Bagi memastikan keselamatan petugas sentiasa terjaga, pemakaian alat pelindungan diri atau PPE adalah diwajibkan bagi mengurangkan risiko jangkitan kepada mereka. Pegawai Penyelaras KKM, Dr. Nur Adibah Saharul menjelaskan ketetapan pemakaian PPE bagi mengelakkan atau langkah berjaga-jaga daripada berlakunya pemindahan bakteria ke kawasan luar zon merah. Cara memakai PPE adalah ada beberapa step, namun cara pembuangan adalah lebih penting daripada cara pemakai. Apabila kita dah masuk ke red zone, kita beberapa kawasan di PPE seperti bahagian hadapan telah tercemar. Jadi proses untuk membuka ataupun doffing atau degowning adalah lebih penting. Jadi di sini kami menempatkan seorang petugas KKM di point di kemah doffing. Kami meletakkan gambar poster dan juga alat chemical untuk melakukan disinfeksi lah, sama ada di troli. Dan cara step by step melakukan doffing itu juga dipantau supaya tidak berlaku cross contamination. Dan apabila petugas ni daripada red zone masuk ke yellow zone adalah laluan khas je lah. Dan mereka perlu mandi, tukar baju semula. Kami provide semua baju daripada OT baju ataupun kita panggil scrub, baju scrub kepada mereka petugas semua untuk mengelakkan kontaminasi di yellow zone. Mengenai jadual harian pasukan KKM pula, Dr. Nur Adibah berkata, kutipan linen dan bahan buangan PUS dilakukan sebanyak 2 kali sehari, masing-masing untuk kerja pembersihan dan pengurusan sisa buangan secara klinikal atau clinical waste. Biasanya kita akan wipe satu-satu peralatan, semua kain-kain dibersihkan, filter aircon ditukar dan sebagainya lah. Dan kita ada tim Ready Care yang juga di bawah kejuruteraan KKM lah. Mereka memantau tim Ready Care dan tim harta apabila mereka buat pembersihan.
So memang mereka dah biasa buat di ward isolasi di hospital lah. Jadi mereka buat proses sama di ACAP. Setelah 11 hari tiada kes baru dilaporkan, gelombang kedua bermula pada 27 Februari 2020. Bagi gelombang kedua sehingga 4 Mac 2020, terdapat sebanyak 28 kes positif COVID-19 iaitu kes ke-23 sehingga kes 50 yang telah dilaporkan. Selepas 2 minggu, Malaysia dilanda gelombang kedua COVID-19. Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Ketika itu, wabak COVID-19 telah merebak di lebih 130 buah negara dengan seramai lebih daripada 160,000 orang telah disahkan positif COVID-19 di seluruh dunia. Dalam masa yang sama, turut berlaku peningkatan kes positif COVID-19 dicatatkan di Malaysia, dan perkara yang cukup membimbangkan ini mendorong kerajaan untuk mengambil keputusan mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara bagi membantu membendung penularan virus ini dalam kalangan rakyat Malaysia. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini, terutamanya perkembangan gelombang yang kedua. Keutamaan kerajaan kita pada masa ini adalah untuk mencegah penularan baru wabak ini yang dibimbangi akan menjangkiti lebih ramai rakyat. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac hingga 31 Mac 2020. Dengan pengumuman kerajaan itu, maka PKP pun bermula di Malaysia pada 18 Mac 2020. Agensi-agensi kerajaan digerakkan di seluruh negara bagi memastikan orang ramai mematuhi perintah berkenaan untuk sentiasa berada di rumah dan hanya keluar sekiranya perlu mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh kerajaan. Apa yang kita dapat lihat semalam, kami berada dekat beberapa kawasan, kita nampak mungkin sebagai hari pertama, di hari pertama tu mungkin kurang kesedaran. Ramai lagi yang duduk melepak selepas beli makanan, dia duduk dekat gerai-gerai, tetapi hari ini ianya semakin berkurangan. Tetapi masih ramai lagi, dia mengambil masa. Sepatutnya bila ada kawalan seperti ini, kita keluar, kita beli barang keperluan, selepas itu kita pulanglah ke rumah. Tetapi pada hari ini walaupun berkurangan, kita masih nampak lagi mereka yang masih lagi berborak-borak. Ada juga orang yang masih duduk di tepi-tepi jalan, duduk di kaki lima kedai. Erwin ketika itu berkata, usaha Jabatan Penerangan itu juga adalah selaras dengan penekanan yang diberikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada perutusannya yang menegaskan orang ramai supaya tidak keluar rumah melainkan untuk mendapatkan perkhidmatan perubatan, mendapatkan bekalan makanan dan bertugas bagi yang perlu bekerja. Setakat ini kita punya perancangan, mungkin dalam 3-4 hari ini kita akan menyebarkan. Kita tengok feedback daripada orang ramai, adakah
mereka masih lagi tidak akur ataupun masih lagi berada di luar kawasan rumah. Jika keadaan terkawal, kita akan memberhentikan sebab kami juga adalah rakyat Malaysia, manusia biasa yang mungkin terdedah dengan virus ini jika kita juga berada di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Malaysia, saya ingin mengajak agar rakyat semua mematuhi perintah kawalan pergerakan, iaitu jangan keluar rumah jika tiada keperluan penting. Saya juga minta batalkan hasrat untuk balik kampung. Jangan berkumpul atau menghadiri sebarang aktiviti sosial di luar rumah. Kepada ibu bapa pengantin, saya nasihatkan tangguhkan dahulu majlis kenduri sehingga keadaan beransur pulih. Saya nasihatkan juga agar rakyat jangan panik kerana bekalan barang keperluan telah dijamin cukup oleh pihak kerajaan. Rakyat juga jangan suka menyebar berita palsu. Dan yang paling penting, jagalah kebersihan diri. Kerap membasuh tangan, guna hand sanitizer dan pakai topeng muka serta amalkan penjarakan sosial ataupun social distancing. Marilah kita bersama memainkan peranan membantu membendung wabak ini, insya-Allah. Di saat kerajaan ketika itu bertengkus lumus memastikan rakyat selamat dari wabak COVID-19, hasil daripada hubungan baik antara Malaysia dengan negara luar, kita juga telah menerima bantuan bagi menghadapi penularan COVID-19 di negara ini. China misalnya, antara negara terawal memberi bantuan kepada Malaysia, telah menyumbangkan 100,000 unit ujian kit diagnostik nukleik asid, 100,000 unit penutup hidung dan mulut N95, 500,000 unit topeng muka pembedahan, 50,000 unit peralatan perlindungan peribadi dan ventilator sebanyak 200 unit. Duta China ke Malaysia ketika itu, Bai Tian, berharap sumbangan ini menjadi tanda persahabatan dan sokongan kepada Malaysia dalam memerangi COVID-19. China feels how Malaysia feels because in the last 2 months, China has also gone through a strenuous battle against the COVID-19, and we have fought our fair share of hard fights. The Chinese government and people will never forget how the Malaysia government and people have extended your helping hands to us during our darkest hours in the battle against the COVID-19. This is an extraordinary contribution by a country to Malaysia, showing the close relationship and friendship that we have with China. And as His Excellency indicated just now, more is to come with regards to closer cooperation in looking ahead with regards to this threat from coronavirus. Dalam pada itu, Bai Tian berkata, China bersedia menghantar pasukan pakar perubatan ke Malaysia sebagai usaha bersama membantras penularan COVID-19. We are ready to offer the best practices and knowledges, the expertise that are hardly gained in the last 2 months by the Chinese doctors and the public science experts. Terdiri daripada 8 orang pakar, pasukan perubatan dari China itu disambut oleh Bai Tian dan pegawai Kementerian Kesihatan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Mereka ketika itu berada di Malaysia selama 2 minggu untuk berkongsi kaedah anti-pandemik dari China serta berkongsi pengalaman dan kepakaran mereka dalam memerangi COVID-19.
Beberapa hari selepas ketibaan mereka, Kementerian Kesihatan kemudiannya telah membuka pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di Maib Serdang. Pusat itu menyediakan perkhidmatan klinikal, ward untuk pesakit COVID-19, ruang resusitasi untuk menstabilkan pesakit dalam keadaan kecemasan, perkhidmatan ambulans, perkhidmatan farmasi, perkhidmatan X-ray dan perkhidmatan makmal patologi. Pusat itu diselaraskan Agensi Pengurusan Bencana Negara dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Kerja Raya. Kembali kepada Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Dari 2 minggu, ditambah lagi 2 minggu, lagi 2 minggu dan kemudiannya akhirnya menjadi 56 hari. Hampir 2 bulan berada di rumah, ada segelintir rakyat yang seakan hilang arah kerana kebosanan. Namun ketika itulah wujudnya kesepaduan rakyat yang dapat dilihat melalui perkongsian video-video tular di laman media sosial. Di seluruh negara, kehidupan warga Malaysia terjejas oleh pandemik COVID-19. Bagaimanapun, di tengah-tengah musibah ini, terdapat juga aspek positif daripada pelaksanaan PKP. Warga Malaysia dapat menyesuaikan keadaan dengan baik dalam usaha mereka untuk mengekang penularan COVID-19. Sebahagian besar merasa selesa dapat bekerja dari rumah, manakala yang lain menemui kemahiran baru seperti vlogging atau video blogging, memasak, atau mencuba sesuatu yang tulang seperti resipi kopi dalgona, serta ada juga yang memilih untuk menonton filem seperti yang disarankan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam amanat khas beliau. Saya lihat di media sosial ada suami yang mula memakai baju kelawar isteri mereka. Agak luar biasa. Ada yang mengayuh basikal dalam rumah. Ada juga yang mengubah ucapan saya menjadi lagu rap. Saya harap ini bukanlah kejadian yang pelik ataupun buang tabiat kata orang. Ini adalah sebahagian daripada kreativiti anda semua untuk menghilangkan rasa bosan duduk di rumah. Yang penting, saya fikir saudara-saudari mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi dugaan dan ujian ini. Kemudian Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB diperkenalkan dan dalam tempoh masa ini, buat pertama kalinya, rakyat Malaysia menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri dalam norma baharu. Namun ketika itu, dengan pelaksanaan PKPB, SOP masih lagi tidak membenarkan pergerakan rentas negeri. Bermakna ada yang tidak dapat menyambut perayaan terbesar umat Islam itu bersama keluarga. Mesyuarat khas MKN semalam telah memutuskan untuk menghadkan aktiviti ziarah menziarah. Dan ianya dihadkan pada hari pertama sahaja. Pada hari raya pertama sahaja. Dan terhad kepada ahli keluarga terdekat sahaja dan tidak boleh melebihi 20 orang pada satu hari. Tapi rakyat Malaysia ketika itu optimis. Ini adalah untuk masa depan yang lebih baik dengan mengurangkan risiko penyebaran wabak COVID-19. Kita sendiri rasa yang memang takkan boleh balik beraya ke kampung, tetapi apabila keluar pengumuman rasmi daripada mulut PM sendiri, tiada perjalanan rentas negeri dibenarkan untuk pulang beraya ke kampung, rasa tersentuh. Secara jujurnya, saya sendiri sudah lama tidak dapat pulang ke kampung sejak PKP fasa 1 dan perlu bekerja. Bukan kita nak balik raya sangat pun, tapi kita lebih kepada nak bertemu dengan orang tua, dengan adik-adik. Tetapi ini adalah keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Jadi, kita jaga kita. Dan saya bersetuju secara terus bersetuju dengan hasrat kerajaan untuk memanjangkan tempoh ni. Sebab bagi saya, kalau kita tengok kes-kes yang baru disahkan positif sejak belakangan ni, kita tak nampak trend dengan lebih jelas. Sebab ada hari naik, ada hari turun. Ada hari turun, ada hari naik. Jadi ini bahayalah. Pendapat saya ni PKP ni
Bini bolehlah diteruskan, dilanjutkan, memandangkan pada situasi sekarang keadaan tak menentu. Kes kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Dan pada hari ini pun saya dapat tadi dengar berita penambahan kes di Petaling Jaya di kalangan warga asing meningkat dan zon merah kot. Dalam pada itu, kerajaan juga telah menetapkan bahawa tiada aktiviti solat sunat Aidilfitri secara berjemaah boleh diadakan di masjid berikutan pelaksanaan PKPB. Tetapi ini bukan alasan untuk tidak menunaikan ibadah itu secara norma baharu di rumah. Bagi Abdul Rahim Osman, beliau sudah merancang untuk menunaikannya di rumah sebaik sahaja mengetahui mengenai keputusan kerajaan untuk tidak mengadakan solat sunat berkenaan di masjid. Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana pada raya tahun ini dapat berkumpul menunaikan solat sunat hari raya bersama anak-anak, isteri dan anak-anak di rumah. Itu yang saya rasa seronok kerana bukan mudah, kerana ini semua ketentuan Allah SWT, ada hikmah di sebalik PKP. Kita semua umat Islam di negara kita mengadakan solat Aidilfitri di rumah masing-masing. Katanya 5 anaknya yang berusia antara 22 tahun sehingga 34 tahun berada di kediamannya sejak sebelum pelaksanaan PKP peringkat pertama pada 18 Mac 2020 untuk melawatnya kerana bercuti, lalu terperangkap di sana sejak itu. Anak sulung Abdul Rahim, Muhammad Faiz Safwan, berkata beliau gembira dan terharu dapat mengimamkan dan menjadi khatib solat sunat Aidilfitri bagi keluarga besarnya. Ini berkemungkinan menjadi kali pertama dan terakhir beliau mengambil tanggungjawab berkenaan kerana jika keadaan pulih menjelang Hari Raya tahun ini, mereka akan kembali bersolat sunat Aidilfitri di masjid. Hasil daripada kepatuhan rakyat Malaysia terhadap Perintah Kawalan Pergerakan, penularan wabak COVID-19 telah berjaya dikurangkan dengan kadar kebolehjangkitan menurun sehingga 0.3 berbanding 0.6 ketika awal pelaksanaan PKP. Jadi dalam kita melihat, kita juga ada pemodelan yang kita lihat, modeling. Kita gunakan kaedah. Lepas tu sebelum PKP, bila kita lihat kita punya kebolehjangkitan tu, ialah R0 tu ialah 3.55. Berarti seorang tu boleh menjangkiti 3.55 orang. Jadi setiap orang menjangkiti 3.55 orang, jadi penyakit tu akan merebak. Dan apabila kita laksanakan PKP, kita dapat kurangkan R0 hingga 0.6. Dan sekarang ni kita punya R0 0.3. Berarti seorang tu dah dijangkiti, dia akan menjangkit 0.3. Jadi dia semakin kurang, bukan semakin meningkat. Jadi dari segi itu kita dah dapat modelan untuk melihat kepada kes-kes yang akan datang. Dan sekarang ni kita pun modelan tu memang jalan dengan baik. Dan juga sekarang ni kita dah di peringkat pemulihan yang terakhir. PKPB itu berjaya. PKP pun berjaya, dan PKP berjaya melandaikan lengkung. PKPB berjaya juga patuh pada SOP, dan kejayaan ini bukan hanya sebab tanggungjawab ataupun dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan dan Kerajaan, tapi kejayaan ini kejayaan bersama dengan rakyat, sebab rakyat patuh pada SOP. Kebaikan saya dapat banyak order lah sebab orang tak keluar kan. So dapat order banyak lah, dapat jadi mendapatkan lebih sikit daripada hari biasa. Keburukan dia saya tak jumpa lagi lah, semua okey je. Okey, untuk hari pertama ni, untuk sekarang setakat sampai hari ni, dah berapa banyak dah order dapat? Saya baru masuk 2 jam dalam 9 lah. 9. Satu hari berapa boleh dapat duit? Satu hari saya target 30. Okey. Dalam masa 9 jam, 8 jam lah. Untuk tambah pendapatan lebih kat. Sebab hari ni pun orang mesti order punya kat. So kalau macam
sebenarnya ada kebaikan ke tidak untuk golongan-golongan perkhidmatan makanan ni, yang menghantar makanan ni? Dia ada dua benda. Satu kebaikan boleh dapat pendapatan lebih. Buruk dia tu kita tak tahu virus yang datang juga kan. Ada hikmah, namun tidak kurang juga rakyat yang terkesan akibat pelaksanaan PKP. Ada yang dipotong gaji, malah ada yang kehilangan sumber pendapatan. Ketika negara sedang bertarung untuk melawan pandemik COVID-19, dalam masa yang sama, kerajaan juga perlu memikirkan kelangsungan hidup rakyat. Realiti kehidupan masyarakat semasa Perintah Kawalan Pergerakan, mungkin ada yang hidup selesa di rumah. Ada yang menjadikan ini peluang untuk meluangkan masa bersama keluarga. Tetapi tidak kurang juga, ada yang terpaksa menjalani PKP dalam keadaan terputus sumber pendapatan. Bagaimana nak hidup jika tiada pendapatan? Mana nak cari duit untuk makanan harian? Nak bayar sewa rumah? Hutang kereta? Hutang pinjaman? Bil elektrik yang naik kerana 24 jam berada di rumah? Ini antara isu yang bermain di minda rakyat Malaysia, dan untuk menangani situasi semasa ekonomi serta meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat, kerajaan telah memperkenalkan pakej-pakej rangsangan ekonomi termasuk pakej prihatin dan prihatin PKS tambahan berjumlah 260 bilion ringgit. Berniaga sendirilah sebab buat kuih kat rumah, hantar kat kedai. Jadi macam sekarang kedai semua dah kena ni kan, jadi memang susah lah. Semua sementara nasib baik ada kerajaan bagi prihatin ya. Untuk bujang pun kan, macam saya bujang tapi mas saya ada. So mas saya pun dapat. So mas saya sangat gembira juga pasal ada sesuatu untuk punca pendapatan. Mas saya pun ada berniaga kecil-kecilan. So bila dah tak boleh berniaga lagi, so bila dapat ni memang dia pun gembira. Okey, alhamdulillah dapat membantu untuk sebab buat masa sekarang ni untuk payment bil elektrik ke air ke rumah ke, kita orang memang tak fikir pun pasal tu. Yang fikirnya untuk makan hari-hari ni. Sedar bahawa rakyat perlukan lebih banyak bantuan dan sokongan dalam mendepani kesan akibat pandemik ini, kerajaan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin tampil memberikan sinar kepada rakyat Malaysia dengan memperkenalkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau PENJANA. Maka pada hari ini mengambil keberkatan hari Jumaat penghulu sekali hari ini, sukacita saya memaklumkan kerajaan akan memperkenalkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara. Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau secara ringkasnya PENJANA, dengan tema Bersama Menjana Ekonomi. Di bawah PENJANA ini, kerajaan telah pun mengenal pasti tiga teras utama, iaitu pertama, memperkasakan rakyat, empower people. Keduanya ialah melonjakkan perniagaan, propel businesses. Dan ketiga, merangsang ekonomi, yakni stimulate the economy. Secara keseluruhannya terdapat 40 inisiatif bernilai 35 bilion ringgit. 35 bilion ringgit di bawah PENJANA ini. Daripada jumlah ini, sebanyak 10 bilion merupakan suntikan fiskal langsung daripada kerajaan. Pengumuman ini pastinya memberi sedikit kelegaan kepada rakyat Malaysia, dan ini antara reaksi mereka. Rasa happy lah, gembira, bersyukur semua memang adalah. Sebab dengan bantuan ini kita boleh memulakan perniagaan kita kembali lah. Penjanaan memang banyak membantu. Bantuan ini memang banyak membantu kita lah untuk macam menaikkan balik perniagaan kita tu. Okay, so harapan kakak untuk perniagaan kakak? Saya harap lebih baik kembali macam dulu, dapat berniaga macam dulu, and then sale kita pun naik macam dulu. Kegembiraan ini dilihat berterusan apabila pada 1 Julai 2020 Malaysia mencatatkan 0 kes baharu positif COVID-19 bagi penularan tempatan dan hanya 1 kes positif melibatkan kes import. Keadaan yang memberikan sedikit ketenangan kepada rakyat Malaysia ini pastinya tidak akan tercapai tanpa penat lelah petugas barisan hadapan, khususnya petugas kesihatan
yang bukan sahaja merawat pesakit positif COVID-19, malah cuba untuk memastikan ia tidak merebak dan menjangkiti lebih ramai pesakit. Kita mungkin ada bayangan terhadap apa yang perlu dihadapi oleh frontliners, khususnya petugas perubatan dalam merawat pesakit positif COVID-19. Tetapi adakah bayangan ini cukup bagi kita untuk betul-betul memahami apakah pengorbanan yang terpaksa dihadapi mereka? Benda tu sebab kita pun takut kan, ada patient positif, patient yang mungkin PUI, so kita tak nak lah infect kita as staff ni infect daripada positif ke patient yang tak positif lah. Kita tak nak macam itu, so that's why kita kena betul-betul precaution. Cabaran yang untuk pesakit ni yang paling kesabaran lah, kena melayan diorang punya karenah lah. Sebab diorang ni kadang macam kita cakap macam-macam perangai dia. Kadang-kadang diorang yang nak benda yang bukan-bukan. So kita kadang-kadang terpaksa juga layan mereka. Kita nak selamatkan kita punya rakyat Malaysia ni daripada wabak COVID ni. Saya cubalah kita semua berjuang untuk kita kembalikan kita punya Malaysia seperti mana yang sebelum ni, sihat semua. Saya cuba berjuang untuk selamatkan Malaysia. Saya masih ingat lagi satu kawan saya selalu cakap dengan saya, kalau kita diperlukan oleh masyarakat, kita kena syukur kepada Tuhan kerana kita diperlukan. Cuba bayangkan kalau kita tidak diperlukan, ini susah juga. So kita kena bersyukur kerana kita diperlukan. Kemudian di hari-hari seterusnya, berlaku peningkatan kes positif, namun masih pada jumlah yang kecil, berlarutan hampir selama 2 bulan. Sehinggalah 20 September, apabila gelombang ketiga COVID-19 bermula di Malaysia. Walaupun usaha menangani gelombang ketiga COVID-19 lebih mencabar berbanding gelombang pertama sebelum ini, KKM dilihat lebih bersedia dalam menangani wabak itu. Selain mobilisasi petugas dan peralatan yang telah digerakkan awal, khususnya ke negeri Sabah yang mencatatkan kes harian tertinggi ketika itu berbanding negeri-negeri lain, kerajaan juga meluluskan perolehan kecemasan 25 juta ringgit, iaitu 18 juta ringgit untuk PPE dan 7 juta ringgit untuk diagihkan kepada hospital dan pejabat kesihatan daerah. Sementara itu, dalam masa yang sama, negara sedang bergelut untuk melawan COVID-19 di gelombang ketiga ini. Kerajaan ketika itu mengumumkan bahawa Malaysia akan menjadi antara negara pertama yang akan menerima vaksin COVID-19 dari China sejurus ia selesai menjalani ujian klinikal. 我们是同意深化抗疫合作，中方愿继续与马方分享防控和诊疗的经验，开展疫苗研发、生产和采购的合作，团结一致，彻底战胜疫情。 Dalam masa yang sama, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kerajaan juga bersetuju untuk menyertai COVID-19 Vaccine Global Access atau COVAX, sebuah badan antarabangsa yang mempunyai kemudahan untuk membantu negara membangun mendapatkan vaksin COVID-19 dan juga vaksin untuk penyakit lain. Muhyiddin berkata, walaupun ia melibatkan jumlah perbelanjaan yang besar, namun ia tidak menghalang kerajaan untuk mendapatkan bekalan daripada pembekal vaksin dari sumber lain. Sebulan selepas itu, pada 27 November, beliau mengumumkan kerajaan telah menandatangani perjanjian pembelian awal syarikat farmaseutical Pfizer dan bekalan pertama sejumlah 1 juta dos vaksin dibuat pada suku tahun pertama 2021. Itu cerita bagaimana untuk membendung COVID-19. Bagaimana pula dengan kehidupan rakyat ketika itu yang ada di sesetengah kawasan perlu menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Selepas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa prosedur operasi standard atau SOP bagi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dengan memberi kebenaran untuk aktiviti merentas negeri kecuali yang melibatkan kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan atau PKPD. Rakyat ketika itu rata-rata gembira kerana harapan untuk kembali hidup seperti sebelum munculnya COVID-19 boleh tercapai.
Maka ada yang mengambil peluang untuk balik ke kampung, meluangkan masa bersama rakan-rakan, dan ada juga yang mengambil kesempatan melaksanakan majlis pernikahan yang tertangguh akibat COVID-19. Baiklah kot, sebab orang yang macam tak balik, maybe dah setahun dah boleh balik. Orang yang tak gunting rambut sekarang dah boleh gunting rambut. Maybe baik kot daripada semua benda tu. I believe it's good for us just to transition into forms of normality. Economy is dying. And I understand the need for safety, but at the same time, we do need to get on with our lives. So I personally, based on what I know, I welcome it. I do also believe it's a good thing because mainly for the economy. Saya perasaan gembira dan mula saya bersyukur alhamdulillah lah dengan perkembangan yang kita ada, dan saya juga mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak yang bertanggungjawab yang lebih kita kenali sebagai frontliner kan. So abang ada apa-apa perancangan tak selepas pengumuman? Dah balik kampung lah, lama tak balik kampung. Tapi kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Dalam kegembiraan ini, kes positif COVID-19 meningkat dengan kadar yang cukup tinggi. Dengan peningkatan kes ini, ramai yang mula gusar. Media sosial menjadi medan masyarakat meluahkan rasa takut, geram, sedih, marah dan pelbagai lagi emosi mengenangkan jumlah kes yang makin tinggi serta kemungkinan ada keberangkalian untuk kembali semula ke tempoh perintah kawalan pergerakan, terkurung di rumah berbulan lamanya. Dan kemungkinan ini akhirnya menjadi realiti apabila pada 11 Januari 2021 Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP di 6 buah negeri, PKPB juga di 6 negeri dan PKPP di 2 buah negeri. Dan untuk itu kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau MCO untuk tempoh 14 hari bermula jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021 hinggalah 26 Januari 2021. Perintah ini melibatkan 3 peringkat pelaksanaan seperti berikut. Pertama, PKP ke atas 6 buah negeri. Saya sebutkan 6 buah negeri. Apa dia negeri itu? Iaitu Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan, ini masuk Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor dan Sabah. Ini PKP. Kedua, PKP bersyarat, PKPB. Yang ini juga ke atas 6 buah lagi negeri, iaitu Negeri Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Ketiga ialah PKP pemulihan. Macam mana yang pernah kita buat dahulu, PKPP. Ini akan dilaksanakan untuk negeri Perlis dan Sarawak dan akan diteruskan sepanjang tempoh ini. Sehari kemudian, bagi memastikan kali ini COVID-19 akan dibendung dengan lebih menyeluruh, Yang di-Perdana Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah memberi perkenan pengisytiharaan proklamasi darurat dilaksanakan sehingga 1 Ogos 2021 sebagai langkah proaktif membendung COVID-19 di Malaysia. Ini adalah kali pertama di Malaysia pengisytiharaan proklamasi darurat dilaksanakan khusus dalam usaha melawan pandemik COVID-19. Seri Paduka Baginda memberi perkenan tempoh pelaksanaan darurat itu bermula 12 Januari sehingga 1 Ogos atau sehingga suatu tarikh yang lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan. Al-Sultan Abdullah berpandangan penularan wabak COVID-19 di negara ini berada di tahap yang amat kritikal
dan adanya keperluan pengisytiharaan proklamasi darurat berdasarkan Fasal 1 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Pada 21 Januari pula, Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP di 7 negeri zon merah yang dijadual berakhir 26 Januari dilanjutkan sehingga 4 Februari. Di atas penilaian risiko dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, sidang khas bertuju untuk melanjutkan PKP di Pulau Pinang, Selangor, Melaka, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Johor, Kelantan dan Sabah dilanjutkan sehingga 4 Februari 2021 yang kita seragamkan dengan tarikh tamat di negeri-negeri lain yang baru diumumkan minggu lepas. Meskipun sudah dijangka, keputusan terbaru ini menerima pelbagai reaksi dari masyarakat. Namun ini adalah keputusan terbaik yang boleh diambil bagi memastikan kita bebas dari pandemik ini. Kali ini kita tidak lagi bingung mencari cara untuk mengawal. Pengalaman awal dahulu boleh menjadi panduan. Vaksin, Perdana Menteri sendiri telah umumkan ia akan diperolehi pada Februari 2021. Beliau berkata kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19 bermula pada 21 Januari di 9 hospital Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah kelolaan Pusat Kajian Klinikal atau CRC masing-masing. Ketika mengumumkan perkara itu, beliau berkata kajian klinikal yang pertama dilakukan di Malaysia itu dijangka melibatkan seramai 3,000 sukarelawan, dengan Malaysia menjadi negara pertama di luar negara China untuk kajian calon inaktif COVID-19 vaksin buatan Institute of Medical Biology Chinese Academy of Medical Sciences China atau IMB-CAMS. Kelangsungan hidup rakyat, prihatin PKS tambahan, penjana, kita prihatin. Dan pada 18 Januari 2021, Perdana Menteri telah mengumumkan sebuah lagi inisiatif untuk membantu rakyat, iaitu Permai. Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia atau secara ringkasnya Permai ini bernilai 15 bilion ringgit, merangkumi 22 inisiatif yang akan dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Secara amnya, pakej bantuan Permai ini menambah baik inisiatif sedia ada yang masih berterusan dan juga mempercepatkan pelaksanaan inisiatif yang berkaitan. Sebanyak 22 inisiatif akan dilaksanakan di bawah Permai yang berteraskan kepada 3 matlamat utama, iaitu pertama, memerangi wabak COVID-19, kedua, memelihara kebajikan rakyat, dan ketiga, menyokong kelangsungan perniagaan. Dan kini apa yang penting? Kita boleh melawan musuh ini asal jangan mengaku kalah dan terus amalkan norma baharu dalam kehidupan. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Elakkan 3S, iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elakkan simbang dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu amalkan wash, wear dan worn. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada WHO. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan.